Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi anda yang sudi dengar, sila bagi like and love, dan kita seperti biasa mendoakan kepada masyarakat yang tengah bertungkus lumus untuk membantu orang sakit, okey. Dan itu penting, tapi juga orang yang jaga keselamatan, orang yang tangkap orang lari-lari, semua tu kita hormat mereka sebab mereka untuk mententeramkan COVID-19. Saya dah habis satu painting pertama. Untuk mereka yang sudi nak beli, saya nak dermakan ni kepada sesiapa yang sudi membeli. Duit tu masyarakat yang memerlukan, ya, seperti pertama sekali hospital lah. Kalau nak beli plastik ke, nak beli glove ke, kurang-kurang 10-20 ribu boleh juga kan. So terserah pada anda berapa harga nilai, tapi janganlah bawah pada beberapa ratus, sebab dia punya cat, dia punya dia punya papan, dia punya kain tu pun dah mahal. Yang ni yang nombor 2. Nombor 2 ni saya perlu touch up sedikit. This is painting yang nombor 3. Dalam masa 2 hari ni saya dah siap. Jadi yang ni saya rasa ramai yang sudi beli nanti. Sila offer kalau harganya berpatutan. Kalau tidak, kita tunggu sampai harga yang sesuaian. Sekurang-kurangnya boleh beli satu ventilator lah untuk pesakit COVID. Baik, saya nak cerita hari ni. Sila fokus kepada konsep yang berlaku sekarang ni. Statistik tu setiap kali bertukar kan, setiap waktu naik dia punya figure. Dan semalam pun saya tak tengok berapa orang yang dah masuk ICU, berapa orang yang dah meninggal. Tapi yang penting ialah anda kena faham. Saya bayangkan ini adalah masyarakat Malaysia, okey. Ramailah, maksudnya tinggi lagi sepatutnya ni kan. Yang ni adalah mereka yang kena COVID-19, yang kadang-kadang ramainya tak tahu yang dia kena pun, ada yang dah baik, ataupun mereka dah dapat rawatan, boleh duduk kat rumah saja. Yang ni yang yang panggil social distancing, ataupun apa lagi, yang quarantine semua kat sini kan. Tapi yang ni saya nak anda faham, ini adalah mereka yang dah kena masuk hospital, critical illness. Maksudnya yang ni pun masuk juga hospital, tapi dikeluarkan, tak payah masuk sampai kena ke ICU semua. Jadi dalam critical illness ni, kita sekarang katakan contohlah peringkat kemampuan hospital, they call it capacity threshold, adalah takat yang putih ni. Boleh nampak tak? Kamera dapat sikit, semua boleh nampak. Jadi dalam hal ini kita kena faham supaya orang yang dalam kawasan berapa persen ni, selalunya lebih kurang 20% total yang kena ni, 80%. Tapi 80% ni sebahagian besar daripada mereka very mild to moderate, dan sebahagian 3-40% kena tak tahu dia orang kena pun kan. Jadi ada lagi masyarakat yang kita kena jaga. Yang ini level ni jangan sampai yang kritikal ni, yang 15-20% ni sampai meningkat jadi begitu. Sebab apabila dia nak masuk ke dalam hospital, nak masuk pakai ventilator semua, dia sangkut. Sekarang insya-Allah masih lagi boleh kita mampu membantu kan. So jangan sampai dia meningkat. So salah satu daripadanya ialah macam mana kita nak membantu supaya yang ni tak meningkat. Cara benda ni tak mau meningkat ialah supaya yang ni kurang, yang ni menurun, betul tak? Kan? Cara yang ni nak menurun ialah supaya yang ni tak kena. Jadi dia semua berangkai. So sebab tu anda yang bila terima arahan, bila kita kata social distancing, MCO, kawalan pergerakan semua, bukan nak bagi susah. Sebab nak bagi supaya you kena faham apa yang akan berlaku kalau you tak dengar cakap. Boleh faham? Jadi asal usulnya macam mana kita nak mengurangkannya ni. Sebab apa? Cara untuk mengurangkannya ni tidak lain tidak bukan ialah mengurangkan ni. Kalau cara nak mengurangkan ni ialah mengurangkan ni. Jadi kalau statistik ni turun sampai begitu, yang ni pun turun macam tu, pastinya yang ni tinggal sikit saja, faham tak? Jadi okey, cara yang penting ialah supaya you faham macam mana nak kurang walaupun 5-10% pun tak apa. Sebab setiap kali kita kurangkan 5-10% yang ni pun kurang 5-10%. You kena ingat tak, kalau sekarang 20% yang kena masuk hospital, yang serius, yang perlukan PPE, nak kena doktor kena cari ubat, kelang kabut semua, tak cukup glove, tak cukup mask semua tu. Sebab apa? Sebab yang ni dah mula nak meningkat. So cara yang paling penting ialah kalau kita dapat turunkan ini, walaupun yang ni cuma 5%, katakan sekarang 20% statistik. Besok you dengar katakan seminggu lagi tinggal 15%. 15% berarti is already daripada 20 turun 5% kan. Tetapi 5% tu sebenarnya ialah 25% daripada orang sakit. Faham tak faham ni?
Okey, kalau 20%, katakan 100 orang. Okey. Saya kata dia turun 5% daripada 20% ni. Siapa yang tahu matematik, 5% tu daripada 20% ialah 25%. Jadi kalau 25% dia jadi macam tu, yang ni senang nak dijaga, faham tak? Dan you boleh kontrol betul-betul. Dan sekarang apa caranya nak menurunkan supaya yang ni pun turun, yang ni pun turun. Tidak lain tidak bukan ialah, siapa tahu? Cepat. Jaga kesihatan masing-masing. Jaga supaya tidak berjangkit. Okey, clear tak? Semua dengan basuh tangan semua tu dah tak larat nak cerita dah. Sampai sekarang banyak sangat pula yang Food Panda, Grab dan sebagainya pun you kena berhati-hati. Yang menghantar tu, make sure you pakai glove. Lepas you hantar tu you buang. Kan, saya tahu kita semua nak buat duit sikit-sikit kan, nak cari rezeki, tapi jangan sampai kena pada orang lain. Okey, kalau betul ada cerita delivery boy tu dah meninggal, saya rasa kita betul lah hari ni kena berhati-hati. So bila you terima box tu, make sure you spray dulu. Saya tak bawa spray hari ni, tapi tak apa, you faham lah apa nak buat. Okay? So make sure you spray, tinggal lebih kurang 1-2 hari baru you makan. Baru makan tak boleh pula kan. You pandai-pandai lah buka sendiri dan buang tu semua. Pastikan you jangan kelang kabut, ambil je apa yang orang hantar. Okay. Satu. Nombor 2 ialah immune system kita. Saya dah cerita banyak. Siapa yang termiss, ambil video saya yang semalam. InsyaAllah so far ada orang dah dapat feedback yang dia faham macam mana nak meningkatkan immune system, yang ni akan turun. Bila immune system you turun, yang ni akan meningkat. Bila yang ni meningkat, yang ni apa? Naik. Kalau yang ni naik, dia dah timbus ni, that is where we got into problem. Nombor 2, konsep kita hari ni saya nak fokus kepada kenapa, apa sikit saya nak bisik ni, nak bisik betul-betul nak bisik. Kenapa kita naik berat badan ni masa 2 minggu ni? Abang mai, pasal apa? Ni hampa yang ambil gambar ni naik tak berat badan? Okey dah. Faham lah kan pasal apa? Kita tak buat apa-apa sekarang, betul tak? Aktiviti kurang. Bila saya suruh exercise, orang yang suka keluar apa tu daripada rumah, dia rasa macam tak syok lah, tak reti lah nak buat on the spot. Okey, jadi tuan-puan sekalian, sila tengok kat sini, suara boleh dengar tak? Cik kamera boleh ya? Okey, kalau boleh dengar, bagi thumbs up lagi sekali, bagi like. Sebab saya tak nak menjerit-jerit ni, seorang pun tak dengar. Okey. Kenapa gemuk? Okey, saya nak beritahu. Nombor 1, aktiviti kurang. Nombor 2, senang cerita. Siapa boleh jawab? Makan lebih. Dulu macam saya pun, kalau saya pergi office, kalau kita kerja dengan pesakit semua kan, kadang-kadang kita khusyuk dengan pesakit kita ataupun dengan kerja kita. Kalau you ada projek, you sampai terlupa kan. Kadang-kadang pukul 2-3 dah tak makan, tak apalah, balik baru makan kan. Paling-paling kita ambil sikit cucur ke atau buah ke sikit petang tu, atau air cukup, kita dah tak komplain. Sebab apa? Kita tahu malam nanti kita boleh makan. Dan kita boleh beli kat luar yang mana kita suka pun. Sekarang dah tak ada choice. Tak ada choice tak apa juga. Bila yang dalam makanan kita simpan kat dalam peti ais, apa ada je kita tu. Kalau ada ayam, ayam. Kalau ada ikan, ikan. Kalau ada buah-buah, sayur-sayur. Kadang-kadang daging apa pun. Sebab apa kita tak boleh pilih. Tapi lapar tu yang kita kena kontrol. So kalau you boleh kontrol you punya lapar, maka you boleh. Anda sekalian, satu rakyat Malaysia, 2 minggu, berapa minggu sekarang? 4 minggu 4 minggu punya lockdown ni, ketawa-ketawa juga. Tapi sedih ni, faham tak? Saya pun banyak kerja kan. Bukan you seorang je tak dapat kerja. Saya pun tak dapat kerja. So, berapa kilo nak turun? Paling busuk lah. Satu minggu 2 kilo. Boleh tak? Kalau 1 minggu 2 kilo naik, berarti, tengok kalau saya kata apa, ada yang tak elok naik, yang ni pun naik. Is that clear? Kalau yang ni turun, yang ni pun turun. So, immune system saya dah cerita. Berat badan ni ada kaitan dengan kesihatan, betul tak? Orang terutama sekali yang dah ada diabetes, yang dah ada high cholesterol, yang dah ada blood pressure, betul tak? Mereka tu mereka orang panggil comorbidity. Maksudnya dia ada penyakit lain selain daripada kalau nak kena COVID nanti. Bayangkan semua ni ada comorbidity dia. Maksudnya dia ada 1-2 penyakit lain. Obesity membawa banyak penyakit, terutama sekali cardiovascular system, betul tak? Oh, you kata sekejap je, tak sampai sebulan ni. Dalam sebulan ni kita tak tahu apa nak jadi. So why not saya bagi solusi. Ujung-ujung selalunya kena bagi jawapan. Nombor 1, ikut diet yang anda rasa sesuai untuk diri anda. Betul tak? Saya tak boleh kata D&D diet saja yang terbaik. Sebab apa? Setengah orang dia makan paleo diet dengan daging je, steak dia boleh kurus. Tapi tak tahu berapa lama dia boleh tahan lah. Dan apa steak tu buat dalam badan dia dengan bakar, dengan karbon semua, tak apa. Itu you punya keputusan. Setengah orang pergi keto diet. Oh, dia makan high in fat, no carbo at all. Okay?
Kalau it works for you, why not? Ramai orang berikut juga. Tapi saya tetap bertahan dengan plant-based, orang panggil plant-based diet lah. Plant-based diet maksudnya daripada tumbuh-tumbuhan. Berarti DND diet tu dah ikutlah. Pagi water therapy, lepas tu fruit therapy, lepas tu sayur terapi, dan malam saya kata fasting. So kita tutup cerita, kalau you ambil empat strategi ni, water fasting, fruit banyak betul-betul, maksudnya water fasting pula water therapy, fruit therapy, dan vegetable therapy. Kita benarkan you makan nasi, no problem. Kita benarkan ada gulai sikit, kita benarkan ubi, kentang, keladi semua, no problem. Okay, jangan risau. Kalau ada lagi nak buat capati rumah pandai-pandai tu, silakan. Kalau ada lagi you punya frozen wrap kan, dalam wrap tu you buat buat you punya salad dalam tu, buat macam buat fasting. Orang putih panggil intermittent fasting. Kita kata malam kita boleh fasting, dan Isnin, Khamis inilah masanya tak boleh miss langsung. Yang cakap ni pun baru miss baru ni kan. Tapi saya rasa bagi yang tak sihat tu betul-betul kena buat demi untuk kesihatan dan dapat pahala juga. Apa salahnya kan? So saya ulang lagi sekali, DND diet ikut betul-betul, malam fasting, dan siang pada hari-hari yang berkenaan yang you biasa buat tu ikut je. Berarti you dah buat intermittent fasting tu lebih bagus pada Mak Saleh semua. Dia orang buat cuma kata 8 hours boleh makan, 16 jam tak boleh makan. Kita tak, kita makan macam biasa, tapi lepas maghrib, lepas isyak tutup restoran. Sebab kalau you tak turun berat badan you sekarang dan you tak buat fasting, rugi sangat. Pasal apa? Fasting dah terkenal untuk meningkatkan immunity. Saya belum cerita lagi fasting boleh mententeramkan jiwa, boleh bagi kita munasabah, betul lah, muhasabah pula tak, muhasabah, bagi kita reflection dan sebagainya. Sebab bila you turun berat badan dan immunity meningkat, maka yang ni akan turun dan yang ni akan turun. Walaupun tak habis semua, sekurang-kurangnya kita bergolek-golek dalam tempat ICU ni semua tu masih boleh dihandle, dan doktor pun boleh tak payah kerja sampai 18 jam. Cukup, habis. So all of you please fasting and taking care of your diet dan fasting is salah satu daripada jawapan kepada masyarakat. Saya tak pandai nak jaga orang yang dah sakit teruk, nak intubate semua, bukan ekspertis saya. Tapi saya lebih suka menjaga 90% lagi rakyat kita. Sebab inilah dipanggil real medicine. Medicine yang mempertikaikan tentang apa yang harus kita buat sebelum benda tu datang. Cukup dulu. Ada soalan berapa yang saya boleh baca? Nama saya tak boleh sebab dia reverse kat sana. Dan cukup dulu, mungkin saya boleh baca kat sini kot. Saya suka tengok apa nama tu? Masjid Okey, no problem. Tapi sudi-sudi lagi sekali, siapa yang ingin cuba bagi quotation ke? Bagi apa? Bagi harga lah. This one, I don't know how much you want to pay for it. Sebab kesianlah orang-orang yang tengah sakit tu, terutama sekali hospital yang perlukan. Tak payah banyak, kita beli fan kat dia orang panas sangat, ataupun kita beli yang ni tak elok, saya nak betulkan sikit, tapi bagi saya ni dah ada seni dia, you tak nampak kot. Semua ni coretan-coretan yang menceritakan lukisan hati saya tentang COVID. Tapi yang paling saya suka, semua saya suka, tapi bergantunglah yang mana you suka kan. Lain cita rasa kan you all kan, tahu tak? Yang ni rasa yang pertama hari tu you tengok telah dibetulkan. Masya Allah, Tuhan bagi rezeki sikit untuk saya berseni sama dengan anda. Tidak sekali untuk saya membuat ni untuk menunjukkan kepintaran saya, tak ada pun. Cuma sebab hobi punya pasal, dan saya rasa boleh buat duit sikit untuk kita derma. Boleh? Sama-sama you offer nanti, nak PM saya pun boleh, takut malu kalau duit tu lebih sangat, malu-malu you PM. Okey, bagus. Norin, ada kawan you yang berduit lebih tak? Tolong minta sikit, saya nak buat lagi 2 hari ni. Mungkin lockdown ni mungkin saya boleh siap, katakan 7 ke 8, alhamdulillah. Okey, so cukup dulu ya. Yanti, Laila, siapa? Laili ya. Okey, Normi, Juliana, lepas tu siapa lagi? Cuba kita tengok dekat-dekat apa jadi. Tak nampak kot dekat-dekat. Okey, kita habis. Yang ni yang saya minat sangat, tapi dalam kamera ni tak berapa
tak apa menjadi pula dalam gambarnya. Tapi you come live is nice, especially kalau ada lighting. Okay Rezain, Salma, opening harga berapa? You lah buat, you all lah buat sendiri. Saya kalau sebut nanti orang marah tau saya menjual-jual ni. You nak tahu tak, saya jual sikit-sikit produk pun dia kata doktor you tak ada credibility lah jual-jual produk. So saya senyap lah sekarang. Tak apa, rezeki datang cara lain kot. Lukisan kalau cantik offer lah harganya, kata cantik je. Okey. Ni kalau siapa beli 3 sekali kita bagi diskaun, nak tak? Tak payah saya dapat 3-4 kali nak buat dia punya apa tu. Tak clear lah Iman. Clear? Boleh nampak tak? Okey, dah dulu. Saudara sekalian, cukup dulu. Kita ucapkan terima kasih kepada kameraman dan kamera woman kita. Ada seorang ambil untuk Instagram. Saya minta maaf tadi ada technical error sikit. Ni, yang ni sebenarnya cun ni. Tapi siapa yang berjiwa seni, yang tengah ni ada maksud yang cukup mendalam. You tak nampak ni sebab dia punya apa tu lorik dia tu tak clear dalam kamera saya. Minta maaf ya. Okey, bye. Siapa tadi? Sugiwati, Lail lagi sekali, Mazlina Wati, Magdalene, Ben, Normah Isa. Bye. Jumpa lagi. Saya mengharapkan anda semua dapat faham apa yang saya cerita. Jumpa lagi besok kalau kita panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat? You layari drnordindarus.com. Kat situ dia beri apa tu keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam. Seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah je, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, apa tu sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE dan juga apa tu masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.